Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Setiap kali saya berucap kepada bukan Islam, saya akan sebut hal ini, iaitu perkataan Assalamualaikum, maksudnya sama, salam sejahtera. Cuma Assalamualaikum itu dalam bahasa Arab, salam sejahtera itu di dalam bahasa Melayu. Nabi Muhammad kalau di dalam majlis semua orang ada, Muslim dan bukan Muslim, dia akan sebut Assalamualaikum untuk merangkumi semua. Jadi Assalamualaikum, kerana orang Arab tak adalah Assalamualaikum, salam sejahtera. Orang Arab tak cakap Melayu. Yang saya kasihi Tuan CEO, Maib, Ustaz Nazim, ahli-ahli panel, Ustaz Hafiz, Brother Zamri, semua, dan saudara-saudari sekalian. Kalau kita andaikan kita tidur malam ini dan kemudian kita buka mata, kita tiba-tiba dapati diri kita ini berada di dalam satu kenderaan yang besar, macam bas yang mewah, tempat tidurnya selesa, ada makan, ada bilik air. Bas itu berjalan. Malam tadi kita tidur di rumah kita, buka-buka mata, tengok, kenapa bergegar ni? Rupanya kita berada dalam bas. Tengok bas tu, katilnya cantik, tempat duduknya cantik, hawa air conditionnya bagus, makanan sebelah ada, bas berjalan. Tengok kot tingkap, bas berjalan. Apa kita akan buat? Malam tadi kita tidur rumah kita. Rumah kita mungkin kipas angin je. Adakah kita akan kata tak apalah, rumah aku pun bukan cantik sangat, biarlah aku tidur dalam bas ni? Ataupun kita sebagai satu orang manusia akan bertanya, aku ada di mana? Bas ni nak bawa aku ke mana? Macam mana aku boleh ada dalam bas ni? Kenapa aku ada dalam bas ni? Bas sedang berjalan. Di mana rumah aku? Di mana anak aku? Betul tak? Kita akan tanya tak? Kita akan tanya. Ataupun mungkin kita rasa tak payahlah tanya. Makan ada, minum ada, tidur ada, seronok duduk dalam bas, mana dia nak pergi, dia pergilah. Mana yang akan kita lakukan? Sebagai manusia yang rasional, kita akan tanya. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu kalau kita berada di dalam bas yang kita tak tahu bas nak ke mana. Sekarang apabila kita buka mata, kita sudah ada di dunia ini. Makin hari umur kita makin bertambah, kehidupan kita berjalan. Daripada kita kecil sampai kita besar, sudah ada yang tua, ada yang masih muda, daripada kuat berlari sehingga kena duduk di atas kerusi. Tentu kita, dan kita tahu satu hari nanti kita mesti mati. Tak ada lagi kita jalan kok kangar ini di negeri Perlis, di Malaysia atau di mana-mana, kita jumpa tanya, apa khabar Pak Cik? Baik. Nampak Pak Cik ni dah tua. Berapa umur uncle? Oh, saya umur dah 1,300 tahun. Tak ada. Paling tua mungkin 90 tahun, 95, walaupun sebahagian orang umur 90 masih semangat kuat
dan besar lagi cita-citanya. Tapi pada umur yang demikian, 8, 90, 100, tak banyak yang boleh dilakukan. Kita mesti mati. Kita oleh kerana itu kita mesti bertanya, kenapa kita ada di dunia ini? Dan ke mana kita akan pergi selepas daripada ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah jawapan, itulah soalan, dan itulah jawapan yang cuba agama-agama jawab. Agama Islam cuba jawab, agama Kristian cuba jawab, agama Buddha cuba jawab, agama Hindu cuba jawab, semua agama cuba jawab. Kenapa kita datang ke dunia ini? Ke mana kita selepas daripada ini? Untuk membolehkan kita jawab soalan itu, dari segi ajaran agama, saya cakap khususnya dalam agama Islam, orang Islam percaya bahawasanya Tuhan tidak menciptakan kita sia-sia. Tetapi oleh kerana kita tahu kita tak jadi sendiri, kita tak boleh cipta anak kita pun. Walaupun kita kata ini anak kita duduk dalam perut kita, seorang ibu yang mengandung anaknya tidak boleh menentukan anak saya mesti handsome, mesti pandai, mesti tinggi. Bagaimana keluar dalam perutnya dia tak boleh tentukan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menjadikan kita wujud di atas alam ini, dalam dunia ini. Tapi bagaimana kita nak berhubung dengan Tuhan? Saya jadi mufti dalam agama Islam, tapi saya tak boleh call Tuhan. Saya tak boleh, Tuhan tolong bagi tahu apa awak mau. Tuhan bagi tahu apa engkau mau. Saya tak boleh. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Untuk itu, dari segi sudut pandangan sisi agama Islam, Tuhan menghantar apa yang dipanggil sebagai utusannya. Dalam agama Islam disebut sebagai Rasulnya. Dia hantar Nabi Musa, dia hantar Nabi Isa, Jesus. Dia hantar Ibrahim. Dia hantar Nabi David. Dia hantar banyak para nabi. Yang akhir sekali dia menghantar seorang namanya Muhammad bin Abdullah. Dia bukan orang Melayu. Dia betul orang keturunan Quraisy, orang Arab. Tetapi dia datang untuk memberitahu kita kenapa kita hidup di sini. Kerana dunia ini sementara dan dunia ini tidak adil. Ada di kalangan tuan-tuan kerja kuat tapi pendapatannya sedikit. Ada orang kerja sedikit, pendapatannya banyak. Mungkin dia lahir dalam keluarga yang kaya. Ada orang jahat tapi nampak dia macam senang. Ada orang baik tapi hidup dia susah. Dunia tak adil. Mustahil, tak mungkin Tuhan suruh kita hidup di sini dan inilah kehidupan kita. Kalau inilah hidup kita, maka tak adil hidup ini. Ada lagi satu hidup yang sebenar. Hidup yang kita semua, saya dan tuan-tuan akan pergi ke sana. Hidup itu orang Islam panggil akhirat. Hereafter. Ada lagi hidup selepas hidup ini yang lebih adil, yang lebih benar, yang semua orang mendapat hak yang benar, tidak ada orang yang dizalimi. Itulah tujuan Nabi Muhammad datang. Maka Nabi Muhammad datang untuk memberitahu kita bagaimana supaya Tuhan
sayang kepada kita, dan apa yang Tuhan mau supaya kita buat atas dunia ini. Jadi itu dulu. Maka tujuan agama Islam, saya sebut bahagian pertama dulu, Nabi Muhammad nak bagi tahu Tuhan suruh kita buat apa, bagaimana Tuhan itu, kerana kita tak tengok. Kalau saya tak tengok, saya buat contoh lah. Saya tak pernah, orang tuan-tuan tahu hantu. Hantu ni kita tak tengok. Bila tak tengok, kalau kita suruh anak kita lukis hantu, dia akan lukis 10 orang, 10 hantu dia lukis. Yang penting dia akan bagi menakutkan, nampak gigi tajam, mata besar. Sebab kita tak pernah tengok. Kalau orang putih lukis hantu, Mak Saleh lukis hantu, hantu cara orang putih. Kalau orang Jepun lukis hantu, hantu cara Jepun. Sebab kita tak tengok, dan kita tak ada wakil hantu yang bagi tahu hantu sebenar macam mana. Betul tak? Tuhan semua orang tak tengok. Semua orang tak tengok. Oleh kerana Tuhan semua orang tak tengok, dan Tuhan bukan macam kita, maka sebab itu di dalam Islam tak boleh menyamakan Tuhan dengan apa-apa. Hanya kita tahu sifat Tuhan saja, pengasih, penyayang, maha berkuasa, mewujudkan hari akhirat, akan menghukum manusia yang salah, memberikan balasan baik pada manusia yang baik. Maka bila tuan-tuan masuk di tempat ini masjid, tuan-tuan lihat di situ tempat imam, orang yang pertama akan mengetuai sembahyang, yang lain duduk di dalam saf ini. Mana dia tak ada gambar apa di depan. Sebab orang Islam kata, Tuhan kita tak nampak, kita tak tahu. Maka kita percaya Tuhan itu wujud, percaya Tuhan itu adil. Tapi Islam tidak ada image. Itu dia beza sikit. Maka sebab itu kita datang ke sini berkenalan. Saya berkenalan dengan Dr. Bala, saya berkenalan dengan Apek. Saya duk tengok dia dalam kadang-kala dalam Facebook, dan saya berkenalan. Saya berkenalan dengan tuan-tuan terang pada saya agama tuan-tuan. Di sini bukan saya, dalam Islam tak boleh paksa orang masuk agama, tak boleh. Boleh bagi tahu saja. Jadi tengok, oh ini agama Islam. Oh dia masuk, mungkin tuan-tuan duduk selama ni lalu ke masjid, tak tahu dalam masjid ada apa. Masuk masjid tak ada apa. Kosong. Sebab orang Islam dia percaya Tuhan tidak ada image. Maka di mana saja orang Islam dia boleh semayang. Di rumah boleh, di masjid lebih baik dia semayang. Duduk seorang-seorang dalam penjara pun boleh. Dia kena kurung pun boleh. Orang tambat tangan belakang pun boleh. Berdoa kepada Tuhan. Jadi bila datang ke sini, saudara-saudara berkenalan dengan agama. Selalu dengar bila orang Islam nak semayang, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu itu orang Islam sudah mau semayang. Dia cakap apa? Dia cakap Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Bukan maksud besar tu besar saiz ke apa, pasal dia tidak ada image. Allah itu yakni maha agung dalam kehidupan. Lepas tu dia kata apa? Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan. Tuhan tak ada, melainkan Allah satu saja. Dan Muhammad Rasulullah. Nak tahu Allah tak boleh. Saya pun tak tahu. Barada Zamri tak boleh tahu. Ustaz Nazim tak boleh tahu. Kerana kita bukan, kalau semua orang dakwah dia tahu, kita akan ada macam-macam agama. Messenger, wakil yang datang, proof dia adalah wakil Tuhan. Dia bagi tahu Tuhan, kita buat macam mana yang Tuhan mau. Agama itu adil. Apa yang orang Islam solat? Bila orang Islam solat, sembahyang, dia sebut apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Maksudnya pujian semuanya kepada Allah, Tuhan semua alam.
Allah bukan Tuhan orang Melayu. Allah bukan Tuhan orang Cina. Allah bukan Tuhan orang Arab saja. Ataupun Allah ataupun Tuhan orang India. Allah adalah Tuhan untuk semua. Sebab tu orang Islam kena percaya Allah itu sayang kepada semua. Dia sayang pada orang Melayu, pada orang Siam, pada orang India, pada orang Cina. Semuanya sama. Dalam Islam tak boleh kita kata Melayu lebih baik pada Cina. Tak boleh. Sebab Melayu, Cina, India, Siam, semuanya Tuhan yang cipta. Tuhan yang cipta. Tuhan yang sama. Dia tak kata saya cipta awak lebih baik pada dia sebab awak orang putih kulit putih, ini orang negro kulit hitam. Tak. Semuanya dia sayang. Tapi tentu ada yang dia lebih sayang. Ada 10 orang, kalau di depan semua kita, siapa yang Tuhan lebih sayang? Yang lebih sayang ialah yang lebih patuh kepada Tuhan, yang berbuat baik kepada hamba-hamba Tuhan, yang buat baik dalam hidup ini. Ini tujuan agama. Jadi sebab itu tuan-tuan duduk di dalam masjid, duduk dalam masjid, tuan-tuan buka Al-Quran. Nanti one center patut bagi Quran. Kalau siapa nak Quran, balik baca Quran. Buka Quran, Allah kata walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba' lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira. Kalau Allah tak jadikan manusia ini lawan untuk menegakkan yang benar, nescaya akan musnah tempat-tempat ibadat orang ibadat, rumah ibadat orang Siam, orang Kristian, orang Yahudi, dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Maksudnya apa? Orang Islam bukan saja mempertahankan masjid, mempertahankan juga gereja, mempertahankan juga sinagog, tempat ibadat orang Yahudi, mempertahankan juga wad dan kuil, selagi mana mengikut peraturan. Tapi orang Islam percaya agama yang benar ialah agama Islam. Tapi orang lain boleh hidup. Sebab Tuhan menciptakan semua. Inilah kita kena beritahu dan berkenalan antara satu sama lain. Kita kena berkawan antara satu sama lain. Bila kita tahu, kerana manusia, semua orang nak cakap pasal Tuhan. Semua orang akan kata Tuhan begini dan Tuhan itu mau daripada kita begini. Semua orang boleh dakwa, boleh claim, boleh kata. Tapi yang benar tentulah yang wakil Tuhan saja. Tadi wakil masyarakat komuniti berbagai agama kata dia sampaikan salam YB. Macam mana disampaikan salam YB? Mesti dia kena jumpa ataupun YB itu bagi tahu dia. Tapi kalau orang yang tak pernah jumpa YB, tak ada hubungan dengan YB itu kata saya sampaikan salam YB, kita kata awak tipu. Maka orang Islam percaya kita semua tak boleh cakap atas nama Tuhan. Hanya wakil Tuhan saja. Wakil Tuhan itu orang Islam namakan dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Maka dengan itu, Muhammad itu telah ajar supaya kita baik antara satu sama lain. Pada Nabi Muhammad, dia memerintah negeri Madinah, negara Madinah. Jirannya orang Yahudi. Orang Yahudi sakit nak meninggal, dia ziarah. Dia larang orang Islam ambil apa-apa tindakan yang menyakitkan orang Yahudi. Quran kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa orang lain masuk Islam. Sebab apa? Sebab saya percaya. Percaya tak boleh paksa. Kalau tuan-tuan tengok mikrofon ini warna hitam, saya paksa tuan-tuan percaya warna putih, saya letak pisau. Kalau tak kata putih, saya bunuh. Contohnya. Tuan-tuan mungkin terpaksa kata, yalah memang putih. Tapi itu bukan kepercayaan. Itu kata di mulut. Sedangkan hati tak percaya. Sebab itu kepercayaan agama tak boleh paksa. Kalau paksa, dia cakap benda yang tak benar. Islam kata jangan paksa. Sebab itu kita ingin berkenalan, dan saya harap selepas daripada majlis ini boleh datang. Tadi ada soalan,
Apa pejabat mufti buat? Pejabat saya bukan Islam pun datang. Orang masyarakat Siam pun sebahagian ada datang bagi mengadu ada masalah-masalah mereka. Pergi ke pejabat mufti, tanya orang apa pejabat mufti, datang pejabat saya. Apa yang boleh saya tolong, saya akan tolong. Apa yang boleh saya bantu, saya akan bantu. Demikian juga semua institusi agama di negeri Perlis ini yang kita mengambil pendekatan terbuka untuk semua. Kerana Islam untuk semua. Bukan mesti orang lain ikut kena masuk Islam baru jadi orang Islam baik. Tak. Kita di Perlis ni negeri yang bagi zakat kepada orang bukan Islam. Zakat tu duit orang Islam, kumpul atas nama agama Islam. Dalam fatwa pejabat Jabatan Mufti Negeri Perlis boleh diberikan kepada orang bukan Islam dengan syarat-syaratnya. Maka dengan sebab itu, majlis-majlis seperti ini saya ucapkan tahniah kepada One Center dan masjid ini. Semoga berterusan dan jangan berhenti di sini saja. Lepas pada ni balik cari tanya kawan, mana pejabat mufti, hari itu dia ada janji, kalau susah dia ada mau dia kata boleh datang pejabat saya. Datang jumpa Ustaz Nazim. Ni yang baju biru. Sebelah Apek ni. Kalau tak ada pergi cari Apek pun boleh. Dia boleh buat collection derma menerusi Facebook. Gua Apek. Terima kasih banyak. Saya ucapkan insya-Allah kita berjumpa lagi dan mudah-mudahan masyarakat Islam, bukan Islam, berbagai kaum dan bangsa di dalam negeri ini bergaul dengan begitu baik antara satu sama lain dan cuba faham memahami antara satu sama lain. Next time ataupun saya juga selalu panggil orang bukan Islam, cerita agama dia untuk saya mendengar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.